berkenaan isu yang dibangkitkan, isu hadis jariyah, isu tentang di mana Allah, keberadaan Allah. Apa yang boleh kita tegaskan ialah bahawa Ahlus Sunnah menetapkan bahawa Allah meninggi dan tetap di atas arasy-Nya, dan dalil-dalil yang menunjukkan ketinggian Allah dan bahawasanya dia di atas arasy telah sabit dalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan ia menepati fitrah yang sihat. Kalau diperhatikan dalil-dalilnya daripada Al-Quran, ternyata bahawa dalil-dalil yang menunjukkan ketinggian Allah dan bahawasanya Allah di atas begitu banyak sekali bentuknya, di mana ada ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahawa Allah itu tinggi, bahkan Allah itu maha tinggi. Ada ayat-ayat yang mengatakan Allah di atas, ada ayat yang mengatakan sesuatu itu turun daripadanya, sedangkan turun maknanya apa? Daripada sesuatu yang di atas ke bawah, itu maksud turun. Dan ada ayat-ayat yang mengatakan bahawa sesuatu itu naik kepadanya, naik kepada Allah, menunjukkan bahawa ia naik dari bawah ke atas. Dan ada ayat-ayat lain yang mengatakan bahawa Allah di langit. Saya bacakan beberapa ayatnya. Antara ayat-ayat yang mengatakan Allah maha tinggi, seperti firman-Nya wa huwal aliyyul azim, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar, surah Al-Baqarah ayat 255. Sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah, mensucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi, surah Al-A'la ayat 1. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahawa Allah di atas, seperti firman-Nya wa huwal qahiru fawqa ibadih, dan dialah yang berkuasa atas sekalian para hamba-Nya, surah Al-An'am ayat 18. Firman Allah, yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka, surah An-Nahl ayat 50. Antara ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahawa segala sesuatu turun daripadanya, turun daripada Allah. Firman Allah, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard, Allah mentadbirkan makhluk-makhluknya dari langit ke bumi. Sedangkan maklum bahawa langit itu di atas, bumi di bawahnya, surah Sajdah ayat 5. Ayat lain Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, surah Al-Hijr ayat 9. Bermaksud Al-Quran itu turun dari atas ke bawah. Dan antara ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahawa sesuatu itu naik kepadanya, naik kepada Allah, firman Allah, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salihu yarfa'uh, kepada Allah lah naiknya segala perkataan yang baik dan amal salih pula diangkat naik, surah Fatir ayat 10. Kenapa diangkat naik jika bukan kerana Allah berada di atas? Dalam ayat-ayat lain Allah kata, ta'rujul malaikatu warruhu ilaih, malaikat-malaikat dan Jibril naik kepadanya, surah Al-Ma'arij ayat 4, menunjukkan malaikat naik kepada Allah ketika mana Allah berada di atas. Dan antara ayat Al-Quran yang menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala di langit, seperti mana surah Al-Mulk ayat 16, aamintum man fis sama, patutkah kamu merasa aman kepada Tuhan yang di langit? Ini sebahagian kecil daripada ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan keberadaan Allah di atas dan bahawasanya Allah maha tinggi, berada di atas arasy. Adapun dalam As-Sunnah telah sabit dalam hadis-hadis perkataan, perbuatan dan juga perakuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam hadis-hadis qauli, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seperti mana Nabi bertasbih apabila sujud. Nabi mengatakan, subhana rabbi al-a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Ya, dan dalam hadis Nabi mengatakan wallahu fawqal arsh, dan Allah di atas arasy. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pula ialah seperti mana dalam hadis semasa haji wada, sesudah atau ketika mana Nabi berkhutbah, menyampaikan khutbah Arafah kepada para jemaah haji yang ada di hadapannya, setelah memberikan pesanan nasihatnya, baginda mengatakan, Allahumma ishhad, ya Allah bersaksilah, sambil baginda mengisyaratkan tangannya ke langit, Allahumma syhad, dan baginda mendongak kepalanya ke langit, seperti mana apabila baginda berdoa, baginda mendongak ke langit. Kenapa demikian kalau bukan kerana di situlah arah Allah Subhanahu wa taala. Adapun perakuan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah seperti mana dalam hadis jariyah, hadis si hamba perempuan apabila dia hendak dibebaskan oleh tuannya, Nabi memastikan bahawa hamba perempuan itu beriman, kerana itu syarat jika hendak dibebaskan
seorang hamba, hendaklah dia beriman. Maka soalan pertama yang diajukan oleh baginda kepada hamba perempuan itu ialah Ainallah. Dan ternyata dia memberikan jawapan yang ringkas lagi tepat, mengatakan fis sama, Allah di langit. Kemudian Nabi tanya, man ana, siapa aku? Dia mengatakan anta Rasulullah. Mendengar jawapan yang ringkas yang diberikan oleh hamba perempuan itu, Nabi mengatakan i'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia, sesungguhnya dia beriman. Yakni Nabi memberikan persaksian bahawa si hamba itu beriman dengan dua jawapan ringkas yang diberikan, bahawa Allah di langit dan bahawasanya baginda ialah seorang rasul. Maka soalan cupu emasnya, adakah jawapan yang diberikan oleh si hamba perempuan itu betul atau salah? Bukan sahaja betul, bahkan tepat, sehingga melayakkan dia dikategorikan oleh Rasulullah sebagai beriman. Sedangkan kalau jawapannya salah, tak tepat, mana mungkin Nabi akan kata bebaskan dia, sungguhnya dia beriman. Pastinya Nabi memberikan jawapan yang lain atau Nabi memperbetulkan dan sebagainya, dan semua itu tidak berlaku. Jadi hal itu sebenarnya sudah cukup jelas, dan para ulama salafus salih mereka telah ijma', telah sepakat tentang hal ini, bahawasanya Allah meninggi tetap di atas langit, di atas arasy, seperti mana yang dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu lil Ali Al-Ghaffar. Adapun dari sudut dalil akal atau dalil fitrah, kita semua sepakat bahawa suatu yang mulia atau suatu yang agung berada di atas atau di bawah, berada di atas kita atau di bawah tapak kaki kita. Kita semua setuju bahawa fitrah tak semena-mena membuat hati kita tertuju ke atas. Seperti mana kalau berlaku suatu yang menggemparkan atau menakutkan, mencemaskan kita, lalu kita hendak berpaling kepada Allah, hati kita tak semena-mena, yakni tanpa disuruh, tanpa diarah, tertuju ke atas. Apatah lagi ketika mana kita mengangkat tangan berdoa, ya Allah, tak semena-mena hati kita kalau bukan dengan tangan-tangan kita dan mata kita memandang ke atas. Tidak pernah ada orang yang nak berdoa, kalau dia berlaku jujur, tidak ada siapa yang nak berdoa ya Allah lalu dia melihat-lihat ke bawah, ke kanan atau ke kiri, ke depan atau ke belakang. Tak ada. Hati itu secara fitrahnya tertuju ke atas. Dan ini bukan sahaja orang Islam, bahkan kita lihat dalam kalangan orang-orang kafir sendiri. Misalnya kalau dia menjaringkan gol, kerana terlalu gembira, dia diisyarat satu lagi, esa lagi sambil memandang ke atas. Demikian juga Fir'aun, apabila dia mengarahkan menterinya Haman, dia kata, ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughal asbab fa'attali'u ila ilahi Musa. Wahai menteriku Haman, benalah untukku sebuah binaan yang meninggi supaya aku dapat naik dan untuk aku melihat Tuhan Musa. Siapa agaknya yang menyuruh dia berbuat demikian? Kalau bukan kerana fitrahnya, sekalipun dia mendakwa dirinya Tuhan, tetapi ketika mana dia nak menafikan Allah, dia mengarahkan menterinya supaya membina binaan kononnya untuk dia dapat panjat dan melihat sama ada Allah itu benar-benar ada atau tidak. Tapi persoalannya, siapa yang suruh dia berbuat demikian? Kalau kerana fitrahnya, ketika mana Fir'aun dia mengatakan dirinya Tuhan, agak-agaklah dia betul-betul percaya ke bohong itu. Dia nak bohong orang lain boleh, dan orang lain mungkin percaya atau tak percaya, itu satu hal. Tapi dia sendiri bila dia kata Tuhan, agak-agak dia percaya ke? Mustahil dia percaya. Kesudahannya jauh dalam hati dia mengakui adanya Tuhan pilihan alam. Dan ini benar-benar dimanifestasikan apabila dia mengarahkan menterinya supaya membina binaan tinggi agar dia dapat naik dan melihat Tuhan Nabi Musa, seperti mana katanya dalam Al-Quran. Jadi maksud di sini tuan-tuan, tentang hadis jariah itu, kita beriman secara zahirnya bahawa Allah meninggi dan tetap di atas arasy, dan kita memadai dengan itu tanpa kita membahaskannya secara lebih terperinci dan lebih lanjut. Maka kesudahannya kita beriman secara zahirnya tanpa kita menyamakannya dengan makhluk, kerana tidak ada apa yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian tanpa kita menafikannya, kita beriman dengannya dan kita menetapkannya. Sama sekali kita tidak menafikan ketinggian Allah itu, di samping kita tidak bertanya tentang bagaimana Allah meninggi itu, kerana perincian-perincian ini semua tidak dinyatakan kepada kita dalam wahyu, sedangkan dan akal kita terlalu dangkal untuk nak merungkaikannya. Jangan pula sampai sehingga ada yang mengandaikan sebahagian tempat waktu siang atau sebahagian tempat malam, jadi Allah di mana dan sebagainya. Bagaimana kalau berada di kutub utara, kutub selatan, Allah di mana dan sebagainya. Ini nak membagaimanakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nak bertanya tentang bagaimana Allah, ketinggian Allah itu. Kita tidak mengambil pendekatan yang sedemikian. Kita beriman seadanya, jauh sekali daripada kita nak menyelewengkan maksudnya kepada maksud-maksud yang lain yang dilakukan oleh sebahagian pihak-pihak.